Assalamualaikum, bersama saya Piyu Rahmat dan rancangan Ummati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun kami tidak melihatmu tetapi engkau hidup dalam pencintamu. Subhanallah, seperti biasa program Ummati akan bersama dengan seorang tetamu istimewa. Dan pada episod kali ini, orang yang saya kenali sejak pada kecil. Kita sama-sama menonton lakonan beliau dan subhanallah, lakonan beliau banyak menjentik masyarakat, bahkan hati saya, untuk mengenang kembali apakah makna dalam kehidupan. Subhanallah. Dan beliau telah menjadi seorang ibu yang baik pada anak-anak beliau dan telah banyak melakukan kerja-kerja kebajikan menggunakan pengaruh beliau dalam media sosial dan media massa untuk mengajak manusia mengenal Allah. Subhanallah. Tak sabar nak kenalkan tetamu ini bersama dengan tuan-tuan perempuan. Tapi sabar kejap sebab pada tadi saya tunggu tak sampai-sampai. Manalah tetamu kita ni, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Terdengar macam mama manggil aja. Baru lepas membawang. Tak apa. Elok juga sebab akak jual kepik membawang. Kepik bawang. Sambil-sambil. Kepik akak ada bawa tak ada? Tak ada, tak beritahu. Nanti PM ya. InsyaAllah. Akak dari mana, Kak? Alhamdulillah daripada rumah. Pada rumah. Terus datang sini. Terus datang sini. Allah memudahkan sebab akak adalah seorang hamba Allah yang suka sesat jalan sebenarnya. Tak pakai GPS ke, Kak? Pakai, tapi selalunya pun sesat juga. GPS ni sebenarnya singkatan dia untuk guna pasti sesat. Itu tadi. Tuan-tuan perempuan bersama kita, Kak Khiria. Boleh panggil Kak Khiria? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Masya-Allah. Tadi terdengar-dengar katanya daripada kecil lagi menonton lakonan akak. Ya. Nak bagi tahu yang akak tua kan apa sebenarnya? Faham, alhamdulillah. Alhamdullah. Faham tak apa? Tua itu bukan satu penghinaan kan? Bukan, tidak. Dia adalah satu penghormatan sebab betul. Nabi SAW dan para ulama selalu ingatkan untuk kita ni menghormati orang lama. Sebab pada mereka itu terkumpul pengalaman dan juga hikmah. So hari ini kita nak bawakan hikmah-hikmah tu untuk bersama dengan penonton Ummati, untuk sama-sama kita hari insya-Allah saling ingat mengingati. InsyaAllah. Kan. Tapi sebelum bab ingat mengingati tu nak kita kenalkan juga menonton. Sebab barangkali ada generasi-generasi yang terkini ni. Ya betul. Generasi main-main media sosial ni mungkin belum kenal akak. Boleh tak ada masalah. Itu diakui. So akak tak marah. Sebab akak ni adalah level mungkin bagi mereka mak ataupun bagi anak-anak sekarang ataupun nenek-nenek. Tapi tidak mengapa sebab akak pun sekarang ni alhamdulillah sehingga kali ini masih hidup dalam usia kami. Rahsia? Tidak, kita jangan berahsia. 45 tahun ini alhamdulillah masih sihat lagi, Allah beri kesihatan. Kemudian mempunyai 3 orang anak, alhamdulillah, seorang suami yang sangat memahami, alhamdulillah, dan keluarga yang alhamdulillah bahagia. Akak doakan til jannah lah. Amin. Dan juga yang di rumah insya-Allah yang menonton. Kalau bolehlah Kak, suami tu akak describe dengan 3 perkataan. Apa 3 perkataan ataupun 3 sifat tu? Nak describe payah sebenarnya. Apa pun akak boleh cakap bersyukur pada Allah Ta'ala sebab mempertemukan akak sejodoh sebaik dia. Alhamdulillah, itu saja. Itu saja. Akak tak ada kata-kata lah. Cuma apa yang boleh akak cakap, Allah janganlah duga di sebaliknya. Akak tak suka memuji sebenarnya sebab anytime dan bila-bila masa saja Allah boleh duga kita. Tapi akak mengharapkan biarlah til jannah, itu saja. Amin. Masya-Allah, syukur dan puji itu disimpan untuk diri sendiri. Subhanallah. Kan betul. Tadi hal keluarga Kak, hal kerjaya. Sekarang untuk tahun ni apa yang terbaru daripada Nur Khiriah? Alhamdulillah, ada episod, ada tele. Alhamdulillah, dah memanggil daripada tahun lepas. Jadi kita jalankan je lah selagi boleh, insya-Allah. InsyaAllah. Tak ada watak untuk saya Kak, tapi watak ustaz-ustaz baik lah. Ustaz-ustaz baik. Tak payahlah dik. Tak payahlah. Kau buatlah kerja kau sekarang. InsyaAllah baik. Sama-sama kita buat kerja kita. Yang penting moga kerja kita ni mengangkat martabat Islam, insya-Allah. Amin. Bukan akak tak pernah kerja kilang roti, akak pernah. Bukan akak tak pernah kerja pejabat, akak pernah. Dan akak pernah berjumpa dengan seorang ustaz. Akak bercakap dengan dia, akak rasa akak nak berhenti. Dia kata, Kak, jangan. Jadi akak rasa macam, akak mampu berzikir je lah sebelum start kerja. Lepas tu, istighfar. Sebab akak banyak dosa kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Subhanallah, seronok saya dengar akak kongsi tentang anak-anak. Dan saya percaya tiga-tiga anak akak ni semua berbeza-beza karakter kak. Sangat beza. Sekarang anak-anak masih kecil. Masih. Andai kata dia mereka besar dan andai kata akak pergi meninggalkan mereka semua. Dan bila mereka tengok akak dalam dunia lakonan, mungkin dia orang akan tertanya-tanya, kenapa lakonan yang menjadi pilihan ibunda mereka, menjadi pilihan mama dia orang. Pada waktu tu akak tak ada tempat ataupun tak ada untuk menerangkan. Mungkin ini masanya untuk menyampaikan mesej kenapa lakonan. Okey, macam ni tu sebenarnya. Akak cerita sikitlah ya. Kadang-kadang akak ada ambil anak akak dekat sekolah. Okey, kawan-kawan anak akak tanya, hantar ibu hantar pelakon. Lepas tu kadang-kadang akak malu tau. Akak malu, bukan akak malu dengan kerja akak, tak. Tapi akak tiba-tiba perasaan segan tu datang. Lepas tu anak bila balik rumah, anak akak tanya, "Mama, kenapa dulu mama tak pakai tudung? Kenapa? Mama belum taubat dulu. Sekarang mama dah taubat ke?" Akak tak ada jawapan tau. Macam juga ustaz punya soalan, akak tak ada jawapan kenapa lakonan. Bukan akak tak pernah kerja kilang roti, akak pernah. Bukan akak tak pernah kerja pejabat, akak pernah. Tetapi barangkali bukan jiwa dan situ, dan akak rasa akak lari macam mana pun Allah dah tetapkan rezeki akak kat sini. Sebab akak pernah cuba untuk mendiamkan diri, tak lama, sekejap je, sejam pula. Tak lama, setahun je. Okey, akak rasa macam akak aman, alhamdulillah, tetapi jiwa memberontak. Dan akak pernah berjumpa dengan seorang ustaz. Akak bercakap dengan dia, akak rasa akak nak berhenti. Dia kata, "Kak, jangan, ini dakwah akak." Lepas tu, apa yang boleh akak cakap, industri sama sekali tidak salah sebenarnya. Ini akak punya pemahaman. Yang salah adalah orang di dalam dia. Orang di dalam dia. Dia andai kata kalau orang di dalam dia baik, maka baiklah. Apa saja pekerjaan sebenarnya sama pada akak. Sebab itu akak tak suka sama sekali salah ke industri. Kita yang membawakan dia ke arah mana, sama ada yang elok ataupun sebaliknya. Semua dekat hati kita sebenarnya. Subhanallah, seronok. Sebaliknya. Sebaliknya. Jadi akak sebagai pengguna ataupun pemacu dalam industri ini, saya percaya akak mesti memilih watak-watak yang nak mendekatkan diri dengan Allah, atau bagaimana kak? Alhamdulillah, akak pun ada sejarah-sejarah lama. Okey, kita tak nak tengoklah, kita tak nak ingat, sebab itu seolah-olah macam membuka aib akak. Okey, dalam usia akak sekarang ni, apa yang akak nak tinggalkan adalah benda-benda yang baik je lah, walaupun kita bukan orang yang baik. Okey, akak bukan orang yang baik, sebab itu Allah bagi akak buat benda yang baik. Akak rasa Allah nak didik dan pandu akak untuk ke arah yang lebih baik. Itu pemahaman akak. Orang lain akak tak tahu. Okey, mungkin akak berlakon masih lagi tintong-tintong, gelak-gelak, tetapi mungkin orang memandang daripada segi luaran, oh okey, dia pakai macam ni, aku nak cubalah pakai macam ni, barangkali. Tetapi dalaman kita Allah aja yang tahu. Tetapi kalau boleh yang baik, baiklah. Akak simple dia. Akak rasa macam mana yang elok ikut, mana yang tak elok buang jauh-jauh, jangan ikut. Sebab apa yang boleh akak cakap, diri kita semua kat sana tak ada seorang pun boleh tolong kita. Betul. Tak ada seorang pun. Apa saja yang Allah bagi, lapang dada walaupun benda tu buruk sekalipun. Sebab itu adalah untuk mendidik kita menjadi seorang yang lebih baik sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan kita harus meninggikannya. Dalam bidang lakonan, Kak Khiriah dan kawan-kawan ramai artis-artis yang hari ini cuba meninggikan agama pada segi lakonan. Ada artis bola atau kata-kata selebriti bola seperti Muhammad Salah. Mereka ni semua mengangkat agama melalui bola. So semua orang ada peranan masing-masing. Dan akak, bagaimana sebenarnya akak nak mengangkat Nabi SAW, mengutamakan Nabi SAW dalam bidang seni ni? Akak macam, akak bila bercakap macam ni, akak rasa macam sebab tau sebenarnya. Tolong siapa yang menonton, siapa yang mendengar kiranya janganlah salah tafsir. Apa yang akak mampu, berselawat. Sebab akak dia nak pandang akak. Akak nak ikut sunnah-sunnah dia, tak terikut walaupun boleh simple, minum, duduk, apa semua kadang-kadang kita culas. Jadi akak rasa macam akak mampu berzikir je lah sebelum start kerja. Lepas tu istighfar sebab akak banyak dosa kan. Itu je lah. Nak cakap dan lebih kan akak takut sebab akak tak pandai. Tapi setiap kali bercakap tentang baginda ni akak jadi sebab.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Akak, Ya, saya seronok tengok Instagram akak, saya follow akak, Alhamdulillah. Dan salah satu saya tengok akak ada gerakkan satu wakaf van jenazah. Subhanallah, satu wakaf yang sangat baik. Sebenarnya apa niat asal semasa akak melancarkan van jenazah ni, Kak? Alhamdulillah sekarang ni akak dah ada 2. Okey, alhamdulillah ada 2 biji, alhamdulillah. Okey. Kalau jawapan dia akak tak tahu. Akak tak tahu sebenarnya. Akak tak tahu apa yang boleh akak cakap, memang gerakkan daripada Allah. Okey, cuma yang van yang kedua tu van yang pertama tu adalah kereta akak dan suami lah. Okey. Tak tahu gerakkan Allah tu nak jadikan kereta akak tu sebagai van jenazah, sebab akak rasa tak semua orang mampu untuk membayar van jenazah. Sebab van jenazah ni pun memerlukan duit kan. Jadi akak buat secara percuma untuk semua, tak kiralah siapa. Janji Islam lah kiranya kan. Tak kiralah dia siapa saja kiranya, sakit apa sekalipun, insya-Allah kami akan cuba hantar. Okey. Lepas tu pula yang kedua ni pula hari jadi suami akak cakap dia, awak nak apa? Tanya kan. Sambil-sambil gelak dia cakap, saya nak van jenazah, hadiah dia. Akak macam, akak nak gelak ke apa benda? Akak macam, okeylah akak usahakan, akak carikan van, kereta. Lepas tu tapi itu adalah milik bersama dengan followers akak sebenarnya. Sebab akak cakap kereta akak dah ada, tapi akak tak cukup duit untuk nak buat kelengkapan dalam dia. Alhamdulillah akak dapat memang di luar jangkaan. Sebab itu akak cakap van jenazah yang kedua tu adalah van jenazah milik kita bersama. Alhamdulillah sekarang ni dah ada 2 dan juga akak pun dah ada pertubuhan amal Nur Baikiriah. Alhamdulillah. Allah mudahkan sangat. Subhanallah. Allah mudahkan sangat. Subhanallah, barang siapa yang Nabi SAW kata Allah nak nampakkan dia jadi baik, Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Kerana itu akan nampak orang muda pun mati. Betul. Orang apatah lagi orang yang lama ataupun orang tua pasti meninggalkan dunia. Cuma Nabi SAW sebut, siapakah orang yang paling bijak? Siapakah orang yang paling pandai? Orang yang banyak mengingati mati. Subhanallah. Akak, dan Nabi SAW adalah orang yang rela bertemu dengan Rabb. Walaupun pernah malaikat Jibril AS dengan izin Allah tanya, nak atau tidak Nabi SAW meninggal dunia. Maksudnya di situ bahawa Nabi boleh memilih untuk meneruskan kehidupan. Tetapi Nabi tetap memilih untuk bertemu dengan Rabbul Jalil. Dan Nabi SAW merupakan ikon kita, merupakan suri tauladan kita. Tapi bagi Nur Khiriah, sisi pandang Nur Khiriah, kacamata Nur Khiriah dalam bidang lakonan dan sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai seorang suami, siapa Nabi SAW di mata Nur Khiriah? Baginda yang komplit, okey, yang kita patut jadikan tauladan, sangat mulia. Dan akak sekarang ni satu terlalu banyak, okey, terlalu banyak pada baginda, tapi akak nak yang apa boleh akak cakap, akak nak satu, sabar di situ. Dalam diri Nur Khiriah ni belum ada lagi. Jadi akak sikit demi sedikit dalam usia dah tak berapa nak ada ni, akak nak ambil sikap baginda yang senyum, pemurah, tak suka bawa masalah balik rumah, kini suka membantu isteri dia. So akak nak terapkan dalam diri akak Rasulullah punya, baginda punya sifat-sifat mulia macam tu. Dan juga ada juga bertanya dengan akak, kenapa van jenazah? Kenapa tak buat van lain? Jangan tanya sebab akak tak ada soalan, tak ada jawapan. Cuma apa yang boleh akak cakap, bila kita dah pergi nanti, 3 je yang tinggal. Amalan, anak soleh dan juga sedekah. Akak harap apa saja akak buat, semoga Allah pandang usaha kecil akak dengan suami akak ni, dibantu oleh amal tim. Itu je lah. Amin, insya-Allah. Dan subhanallah, bila bercerita tentang kesabaran Nabi SAW, bukan saja akak Nur Khiriah, bukan saja saya yang pelik ajaib. Bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka juga pelik dengan kesabaran Nabi. Sehingga pernah ada para sahabat hairan melihat Nabi SAW yang terlampau sabar dalam menghadapi dugaan, menghadapi ujian. Kerana itu Nabi SAW menjadi Rasul Ulul Azmi, Rasul-Rasul yang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi dan ujian yang sangat tinggi. Maka berbahagialah kita menjadi umat Nabi SAW. InsyaAllah kita akan berkumpul kembali dengan Nabi SAW. Amin. Dan bila Nabi SAW dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan benda-benda yang menyakitkan di Taif, Nabi SAW melarikan diri. Bukan sebab Nabi tak mampu untuk melawan kembali, tapi disebabkan mereka hantar budak-budak, maka Nabi SAW tak akan menyakiti anak-anak. Berkat doa mak ayah kita 20 tahun lalu. Siapa sabar dia menang. Marah itu mudah, sabar itu indah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suka saya bila Kak Khiriah tadi sebut, bila tanya pasal Nabi SAW di mata Kak Khiriah, Kak sebut sabar. Dan bila cerita pasal sabar ni Kak, ada satu tempat yang menunjukkan bahawa kualiti Nabi sebagai seorang yang sabar adalah kisah di Taif. Akak pernah pergi ke Taif, Kak? Dalam mimpi je lah. Dalam mimpi Tapi lah. akak tahulah Taif tu satu tempat yang sejuk. Betul. Buah-buahan dia segar, sedap betul. untuk memandang. Kiranya di lereng-lereng bukit. Betul Betul. Alhamdulillah. Oh, cuma belum sampai Belum sampai. InsyaAllah. Belum. Satu hari nanti sampai Amin, insyaAllah. amin. Betul. Taif adalah satu tempat yang mereka dikatakan diberi rezeki cuaca yang baik. Sebab kan kalau tanah Arab Mekah dia panas. Betul. Jadi Taif ni satu tempat yang banyak pedagang pergi untuk berniaga. Dan Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kedukaan. Tahun di mana Nabi SAW ni kehilangan isteri Nabi SAW, Siti Khadijah Al-Kubra dan juga Abu Talib, pakcik dia. Dua-dua ni adalah orang yang banyak backup Nabi. Dan sebab itulah dikatakan tahun itu adalah tahun kedukaan sebab Nabi diuji kehilangan dua tonggak. Dan pada tahun itu Nabi SAW mulakan satu langkah baru, Nabi nak pergi Taif. Sebab Nabi nak pergi try, mungkin kat Mekah dah tak ada harapan. Mungkin tak ada harapan dah dekat satu tempat di mana Nabi lahir, maka Nabi cuba untuk pergi Taif. Dan subhanallah, belum sampai Nabi ke Taif, telah sampai berita tu kepada pembesar-pembesar Taif. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka ni jahat dengan Nabi SAW, mereka dah sampaikan cerita Abu Taif kepada Taif bahawa Nabi akan sampai. Dan pada waktu tu Nabi berhati-hati, Nabi pergi ke Taif dengan anak angkat Nabi. Nabi ada anak angkat, Zaid bin Harithah. Maka bila Nabi SAW pergi ke sana, pembesar-pembesar Taif mereka dah sedia dah untuk membenci dan memarahi Nabi SAW. Maksudnya apa? Ini misi dakwah yang akan gagal. Tapi Nabi teruskan. Dan Nabi SAW pergi, bila sampai ke Taif, Nabi berborak-borak dengan pembesar dan pembesar-pembesar ni halau Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW dihalau, Nabi SAW dikecam, tak cukup dengan tu. Pembesar-pembesar Quraisy, mereka ni suruh anak-anak, suruh budak-budak yang berada di Taif untuk baling batu, baling benda-benda menyakitkan pada Nabi SAW. Dan bila Nabi SAW dibaling dengan batu, dibaling dengan kayu, dibaling dengan benda-benda yang menyakitkan di Taif, Nabi SAW melarikan diri. Bukan sebab Nabi tak mampu untuk melawan kembali, tapi disebabkan mereka hantar budak-budak, maka Nabi SAW tak akan menyakiti anak-anak. Dan bila Nabi SAW lari, Nabi dalam keadaan berundur, dan masa tu Nabi punya kaki dah dipenuhi dengan darah. Kaki Nabi dah dipenuhkan dengan darah, kepala Nabi dah berdarah, dan dalam keadaan kaki Nabi yang berkocak, kasut Nabi dengan darah, Nabi SAW angkat tangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdoa satu doa yang masyhur. Nabi doa kata apa? Ya Ilahi, wahai Allah. Ini sabarnya Nabi. Aku tak tahu ke mana engkau akan campakkan aku, ke musuh-musuh yang akan memakan aku, yakni menyakiti aku. Tapi aku redha. Aku cari redha-Mu ya Allah. Dan dalam kehidupan ni Kak, subhanallah tuan-tuan perempuan, kita ni kadang-kadang dikecam kiri dan kanan, disakiti kiri dan kanan, tapi satu benda yang kita cari, redha Allah, yakni kasih sayang Allah. Dan masa tu bila Nabi doa, turun malaikat yang menjaga gunung, dan dia offer kepada Nabi SAW. Malaikat tu offer kepada dia, ya Rasulullah, angkat tanganmu pada Allah dan minta pada Allah untuk benarkan aku, yakni malaikat menjaga gunung ini, untuk angkat gunung-gunung dan lemparkan gunung kepada penduduk Taif. Minta pada Allah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan. Balas dendam ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah, seorang yang penyabar dan jiwanya sayangkan umat, sayangkan kita. Nabi tahu umat dia pada waktu tu jahil. Umat dia pada waktu tu umat yang tak tahu. Maka Nabi SAW kata tidak. Tidak wahai malaikat, sesungguhnya umat aku ini umat yang tidak mengetahui. Maka aku berdoa pada Allah, satu hari nanti daripada tulang sulbi mereka, yakni anak cucu mereka, walaupun bukan mereka tapi anak cucu mereka ini akan lahir orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengucap kalimah la ilaha illallah. Jadi inilah kehebatan Nabi SAW, sabar. Jadi dalam kehidupan ni kita harus sabar, kena contohi Nabi SAW, cinta pada umat, cinta pada manusia, sebab kita tahu bahawa barangkali kita yang baik hari ini pun berkat doa mak ayah kita 20 tahun lalu. Siapa sabar dia menang. Marah itu mudah, sabar itu indah. Betul. Kan? Marah itu mudah, sabar itu indah. Subhanallah. Maka sabarlah 40 tahun, 45 tahun. Ada lagi masa yang berbaki. Saya doakan akak dan abang dapat istiqamah, dapat sabar dalam menjalankan ketaatan dalam bumi Allah ini. Dan saya percaya akan ada hujan-hujan datang. InsyaAllah. Dan pada waktu itu
Akak ingatlah balik sirah Taif tadi untuk akak rasa istiqamah dan rasa kuat. Sebab Nabi SAW lebih banyak diuji, dan kalaulah kita diuji Kak, itu hanya sekelumit, insya-Allah. Saya ucap terima kasih akak sudi bersama kami, insya-Allah. Terima kasih juga Ustaz Mati. Terima kasih juga atas doa. Okey, apa pun akak cakap dengan dia akak sekali lagi, akak tak baik. Tapi Allah didik dan pandu akak ke arah yang lebih baik. Dia nak jadi akak yang terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sama-sama kita doakan para penonton, kru dan juga kita semua, insya-Allah berkumpul kembali bersama Nabi SAW di Telaga Kauthar dan minum dari tangan Nabi SAW, insya-Allah. Apa yang boleh akak cakap, akak bersyukur alhamdulillah akak dilahirkan dalam, macam mana cakap, jadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad. Kalau akak dapat bersama dengan baginda, akak rasa macam akak adalah orang yang paling bersyukur sekali. Sebab akak tahu kedudukan akak dekat mana kat dunia ni kan. Kat sana Allah Alam lah. Tapi akak rasa macam syukur alhamdulillah. Ya Rasulullah, semoga Rasulullah pandang usaha kecil akak ni lah. Sebagai umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua, akak selalu mendoakan semua, bukan akak seorang. Sebab semua nak masuk syurga kan, insya-Allah.